Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya pertamanya ingin mengucapkan syabas kepada Menteri Kewangan kerana telah membentangkan bajet yang terbesar dalam sejarah pembentangan bajet negara kita. Dalam meneliti bajet, ianya menyentuh semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Yang Berhormat Speaker, saya meneliti bacaan-bacaan huraian dalam sektor pendidikan, namun tidak menjumpai pembentangan Menteri Kewangan untuk memberi pendidikan percuma pada rakyat Malaysia. Tidak juga dicatat di dalam bajet hasrat kerajaan untuk menghapuskan hutang PT-PTN. Sebaliknya, dicatat bahawa subsidi yang disediakan kerajaan untuk pelajar SBP, Sekolah Berasrama Penuh, akan dikaji. Dan anak-anak mahakaya akan ditarik balik daripada menikmati subsidi ini. Begitu juga beberapa program di IPTA, yurannya akan dikaji bukan untuk dikurangkan tetapi untuk dinaikkan. Masalahnya, Yang Berhormat Speaker, ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PT-PTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflek dalam bajet ini. Moral of the story, Yang Berhormat Speaker, jangan janji nak bagi pendidikan percuma dan jangan janji untuk menghapuskan hutang PT-PTN seluruhannya. Begitu juga kalau kita tengok isu beras. Isu beras putih tempatan masih belum ditangani sepenuhnya oleh kerajaan sehingga kini. Isu kenaikan harga beras putih import berbanding dengan beras putih tempatan masih belum dikawal dan belum diselesaikan. Isu cadangan dan syur. Terima Speaker, point order 3612. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina Yang Berhormat majlis. Speaker, semalam saya tegur dia Bagi ini. saya habis dulu point of order Dia bercanggah menggunakan peraturan 3612 bercanggah dengan 37.2 mengganggu perbahasan Yang Berhormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PT-PTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini 2013 lagi. Sila tarik balik. Itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang Berhormat Mana manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 3612 Yang Berhormat itu tidak manifesto boleh lama. disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PT-PTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Sila. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Yang Berhormat Ahli Parlimen dari semalam Yang Berhormat tak hormat peraturan mesyuarat. Ya. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas. Itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan manifesto, saya akul. Tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang boleh Berhormat tunjuk Kampar, tak? Beluran. sila duduk. Amaran kali pertama. Saya akan gunakan peraturan 37.2 supaya Ibu Kampar jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Isu Speaker, saya minta keputusan point of order. Pengurusi Point of order Jawatan Kuasa 3612. Saya minta keputusan daripada Puan Speaker. Kampar tak faham bahasa Melayu, Speaker. Tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada parti mana yang buat manifesto pendidikan percuma dan PT-PTN hapuskan. Saya minta. Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta Puan Speaker. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Mereka sebelum tu. Point of order 3612. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Saya akan buat petua
Tadi Yang Berhormat Peluran tidak sebut mana-mana parti. Ya, duduk. Dan juga dengar speaker. Yang Berhormat Peluran kata jangan buat apa-apa janji dan tidak sebut Masa siapa-siapa. Jadi saya rasa jangan. Belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan Yang Berhormat Kampa, kalau tak puas hati boleh buat usul. Masa. Saya sudah kata saya akan gunakan Peraturan Masyarakat 37(2) supaya jangan mengganggu 3 minit. perbahasan dalam Dewan. 5 minit dah masa berlalu. Mana dah tadi ni, dah hilang idea dah. Ya, beras putih tempatan. Hilang dah itu. Beras putih tempatan masih tidak ditangani. Beras hilang, beras putih hilang. Begitu juga yang Bapak Speaker. Nakol dilihat sebagai tidak berfungsi untuk menangani masalah beras putih tempatan. Bukan saya bahasa masalah kos sara hidup, tapi masalah beras putih tempatan. Kerajaan membuat statement akan mengolah satu dasar untuk menangani isu beras putih tempatan. Tetapi sehingga kini kita tidak melihat tindakan dan perencanaan yang teliti yang diambil oleh Nakol. Begitu juga isu beras putih tempatan yang dikampit, ditukar, dimanipulasi sebagai beras putih import masih berleluasa. Isu beras putih tempatan yang hanya kelihatan di PRK dan di jualan medani masih terlalu ketara yang Bapak Speaker. Masalahnya sekarang ini pencelah sikit, boleh? Nama kementerian sekarang adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Setuju tak, Beluran? Ditukar nama Kementerian Pertanian dan Tak Terjamin Makanan. Terima kasih. Tuan. Olahan daripada kementerian kelak. Yang Bapak Speaker, sekarang ni seolah-olah beli beras putih ini pada harga RM4 dan ke atas menjadi sesuatu yang normal. Tidak ada lagi beras putih ataupun susah untuk didapati beras putih tempatan yang harganya RM2.60 1 kilogram. Saya bertemu dengan beberapa pesawah di Kedah baru-baru ini. Mereka tanya dengan saya, Yang Berhormat, dia kata kenapa pembelian padi sekarang ini dah turun daripada 1.800 kepada 1.450. Yang 1.800 itu, Yang Berhormat Speaker, tidak normal. Yang turun kepada 1.450 juga tidak normal. Kerana harga kawalan pembelian padi yang dibuat oleh kementerian adalah pada kadar 1.300. So semua ini menunjukkan bahawa ada keadaan yang tidak normal yang menjadi sesuatu yang normal pada ketika ini kerana tidak dikawal oleh kerajaan dan kementerian sepenuhnya. Sebab itu saya ingin tanya, bila keadaan normal yang tidak normal ini akan ditangani sepenuhnya oleh kementerian dan juga kerajaan. Saya mengeluarkan hasrat untuk mengenakan pendekatan 5 kali tanaman padi dalam 2 tahun, 5-2. Sebenarnya perkara ini telah pun diumum 3 tahun yang lalu dan 2 tahun selepas, 1 tahun yang lalu juga diumum oleh menteri pada ketika ini. Tetapi disentuh di dalam bajet kali ini. Tentulah dalam pengumuman ini banyak perkara yang diambil kira oleh kerajaan. Isu mengenai kualiti tanah dan nutrien, itu merupakan isu yang saya diberitahu ketika duduk di sana dulu. Perlu ditangani isu ini. Isu sistem pengairan dan infrastruktur yang sedia ada perlu baik ditambah dan baik pulih. Isu kooperasi yang tinggi. Isu yang melibatkan satu isu besar iaitu penambahan subsidi. Subsidi baja, subsidi racun, subsidi benih padi, subsidi jualan dan sebagainya perlu ditambah jika ditanam 5 kali dalam masa 2 tahun. Dan semua itu harus direflek di dalam bajet. Inilah cadangan kerajaan tahun depan ini, dia akan mengolah pendekatan 5-2 sepenuhnya. Tetapi kita tidak nampak direflek, diterjemahkan di dalam bajet. Sebab itu saya ingin tahu, apa langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kehendak 5-2 ini dapat dicapai oleh kerajaan pada tahun depan. Kerana ianya penting, Yang Berhormat. Kalau tidak ditangani, isu ini akan menjadi satu yang retorik, yang diumum oleh menteri dan sekarang ini diumum oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan.
Di dalam sektor pentadbiran awam, kita melihat bahawa kerajaan mempunyai iltizam dan kehendak untuk mereformasikan sektor pentadbiran awam. Antaranya adalah akan mengubah dalam undang-undang iltizam kecekapan pentadbiran awam. Ini antaranya. Dan tentu sekali ada pegawai kerajaan yang bertanya pada kita, bukankah sekarang ini pegawai kerajaan dikawal melalui peraturan, sebagai contoh peraturan pegawai am, kelakuan dan tata tertib 1993, arahan perbandaraan, dan semua peraturan yang mengawal kecekapan. Peraturan ini adalah untuk mengawal kecekapan pentadbiran awam itu sendiri. Jadi mereka tanya, apa perlunya satu orang undang-undang untuk mengawal KPI, tata tertib, pegawai-pegawai awam kerajaan, sedangkan pada ketika ini ada peraturan, ada undang-undang untuk mengawal prestasi mereka. Mereka tanya, "Tok, adakah ini hasrat di sebalik untuk mengurangkan kaki tangan awam yang ada golongan kata terlalu gemuk dan perlu dikuruskan? So is this the backdoor approach untuk mengurangkan kaki tangan awam di negara kita?" Saya minta kementerian untuk perjelaskan perkara ini.